Bismillahirrahmanirrahim. Salah apa dulu? 103. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala, masalah 103. Sembahyang tanpa aurat dari belakang waktu sujud apa hukum? Kita sembahyang, bila kita sujud kan akan nampak dia punya kaki tu bawah. Kalau kita pergi nampak kan, kalau kita pakai seluar panjang dia akan nampak atas lutut sikit bawah tu. Apa hukum tu? Sah atau tidak? Tengok. Ya saudaraku, pada masalah ini dapat kaedah ulama. Daripada hadis akan aurat yang nampak daripada bawah tidak batal sembahyang. Di sembahyang dekat lantai tu lubang. Ada orang pula duduk bawah dia tengok. Ya, dia tengok tu haram hukum tengok aurat orang. Tapi yang kena tengok tak batal sembahyang ni. Ya. Aurat dikira daripada atas, bukan daripada bawah. Lepas tu kalau sembahyang orang gemuk, dia pakai sembahyang, dia belenging. Ya, bila diikat kain tu nampak lubang belakang. Dan lubang tu kita tengok sampai hati bawah daripada pusat nampak. Batal sembahyang dia tu. Kalau dia pakai macam tu, tuan ambilkan sabut, cucuk lah. Kau ni memang pakai miskin, bagal beban menghadap Tuhan belenging. Kau pergi mana? Kau pergi berjalan, kau main ni baju. Ibu punya baju niaga. Menghadap Tuhan belenging. Bunyi lekuang hajau ni. Tu ambilkan sabut fumbat kat belakang. Allah karim. Jadi maknanya aurat ditengok, dikira daripada atas. Kalau muzah lain, muzah dikira daripada bawah. Kalau papak dia bocor nampak tak sah pakai. Pada masalah ini dapat kaedah ulama daripada hadis. Ya, aurat yang tampak dari bawah dia tidak batal sembahyang. Kerana dapat dipaham daripada kelakuan Nabi sembahyang dengan SAW, sahabatnya sebagai tersebut. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Itulah An-Sahal qal kana rijalun yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kidain azharuhum ala a'naqahum kahayati sibyan wa qala lin nisa'i la tarfa'unna ru'usukunna hatta yastawiya rijalu julusan. Artinya diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, katanya adalah beberapa orang laki-laki sembahyang mereka itu serta Rasulullah SAW. Ya, mereka sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal keadaannya menyimpulkan kain dia. Ya, kain-kain mereka itu ke leher. Akidain maknanya dia ikatkan kain ke leher. Seperti rupa kelakuan budak-budak yang digantungkan cerut ke leher. Macam cerut leher tu kan. Budak-budak. Dan kain itu kurang labuh. Sekira-kira jikalau dipandang mereka itu waktu sujud. Tu syahid kita kat sini. Jadi kain tu kurang labuh. Jadi kalau kita pandang sujud macam bila diikat kat tengkuk, jadi kain tu dah terangkat. Jadi kain tu mungkin duduk bawah lutut sikit je. Kan? Masa berdiri, kain tu bawah lutut lah, mungkin setengah betis. Bila sujud, sujud nampak sikit bawah lutut, atas lutut tu nampak sikit kan. Biasa kan? Itu tak apa tu. Ini dalil bahawasanya aurat daripada tepi bawah tu tak apa. Yang ni digantung cerut ke leher dan kain kurang labuh. Sekira-kira dia kalau dipandang mereka waktu sujudnya nasai nampak aurat seperti peha daripada belakang. Maka dengan kerana itulah bersabda Nabi SAW kepada perempuan-perempuan yang bersama-sama berjemaah yang di belakang laki-laki dahulu daripada sembahyang, ya begini, jangan sekalian kamu hai perempuan bersama jemaah mengangkat kepala kamu dari sujud bersama-sama lelaki, jangan. Mana dia orang dah bangun baru kau angkat, melainkan kemudian daripada sudah betul duduk laki-laki antara dua sujud tadi. Maka sekalian kamu pun, maknanya bangkitlah daripada sujud. Orang dah bangkit betul barulah kamu bangkit.
Kerana jikalau terdahulu bangkit daripada laki-laki atau sama bangkit, entahkan ternampak aurat, itu entahkan ternampak aurat laki-laki dari belakang, maka jadi aib. Sungguh pun tidak batal sembahyang. Hendaklah ingat sekalian kamu, hai sekalian perempuan, maka dengan hadis ini dapat hukum tidak batal sembahyang seorang yang tampak auratnya waktu sujud, masalan dari belakang. Intaha Qastalan. Itu jadi ya. Habis. Kemudian masalah sembahyang ketiadaan katup aurat atau bertelanjang, apa hukum? Kata Imam Asy-Syafi'i dalam dan tiada sembahyang seorang laki-laki atau perempuan melainkan bertutup aurat. Semua tu kena tutup. Aurat perempuan semua badan dia, kecuali muka dan tapak tangan ni. Muka, kat mana muka? Jaga ni. Jangan bawah ni, banyak orang pakai telekung ni lalu bawah ni. Orang rumah cek ni. Dia sembahyang telekung lalu bawah. Di bawah ni antara ni apa ni? Terbuka tak? Buka tu sebab kena ada dagu terik. Kalau tak ada dagu pun terik ke depan. Tutup kan ni. Ke depan sikit tak tutup. Ni bawah lalu. Batang leher yang empat ni. Banyak orang pakai tudung macam tu. Dan kata Imam Syafi'i dan demikianlah jika sembahyang kedua dalam kain yang ketiadaan suci, sama je. Nah, saya mengulang, ia akan sembahyang, mana sembahyang itu tak sah. Maka jika sembahyang keduanya juga bertelanjang, tidak ada pakaian, padahal kuasa keduanya atau menutup auratnya, nah saya mengulang, ia akan sembahyang. Tidak sah sembahyang. Kita sembahyang dalam bilik kunci seorang-seorang je, pakai seluar pendek boleh? Tak boleh. Itu aurat dan sembahyang antara kita dengan Ta'ala itu. Kemudian sedar ia pada waktu sembahyang keduanya akan tiada tertutup aurat, ataupun tiada sedar dalam waktu ia ataupun bukan dalam waktunya. Barang siapa aku suruhkan dia ulang, selama-lamanya aku suruh dengan ulang pada tiap-tiap kelakuan. Kalau dia sedar, maksud dia tahu masa dia sembahyang tu kalau nak aurat terbuka, dia ulang balik sembahyang. Ulang bila? Tu dalam waktu. Ingat-ingat ada. Kalau luar waktu dia panggil qada balik sembahyang. Menandakan untuk aurat adalah wajib. Yang kesembilan, aurat laki-laki pula. Masalah aurat laki-laki dan aurat perempuan dalam sembahyang bagaimana? Kata Imam Asy-Syafi'i, dan bermula aurat laki-laki itu barang antara pusat dan lutut, ma baina surra wa rukbah, ya, pusat dan lutut, antara itu wajib. Ada pun lutut dan pusat itu bukan aurat, tetapi nak sempurna dia kena tutup, baru sempurna. Jadi panggil wajib arid, wajib baru datang. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna wajib melainkan dengan dia, maka dia jadi wajib. Itu maknanya. Kemudian tiada terbilang pusat dan lutut itu. Tidak dikira pusat dan lutut itu daripada aurat, dan wajib atas perempuan menutup dalam sembahyangnya sekalian barang yang lain daripada dua tapak tangan dan muka. Ya, tapak tangan kafur. Jadi kena pakai gelang tutup. Yang buka sengaja dia pakai stokin dalam kan. Itu lagi baik. Kita buka sikit pun dia nampak tutup. Kemudian dagu dengan tutup sampai sini. Jangan terdedah bawah ni yang buka. Jaga. Untuk masalah semayang kain najis abukum. Kata Imam Asy-Syafi'i al-Um, dan barang siapa semayang ada padanya najis kain ni, dia kena suci daripada apa? Najis daripada pakaian, badan dan tempat semayang. Tempat semayang, tempat anggota kita jejak, kita panggil tempat semayang. Kalau kita semayang, sejadah kita tu ada titik cecak tengah-tengah tu, dan kita sujud, tak kena, hukum dia sah semayang tu. Selama kita jangan masukkan kaki kita bawah sejadah, jangan. Kalau kita masuk kaki bawah sejadah, di hukum lain tu menanggung benda yang ada najis, jadi hukum tu jadi batal semayang pula. Walaupun dia tak sentuh, dia masuk kaki di bawah sejadah. Bila masuk kaki bawah sejadah, bermakna dia menanggung benda apa dia sejadah yang ada najis. Kalau dia tak tanggung, dia duduk atas, tu tak panggil tanggung. Tu fiqahnya, bahasa dia kena tengok. Betul, setengah tuan guru kan dia semayang kan,
kalau meninggal tuan-tuan guru kita kan, nanti kawan-kawan dia yang Haji Mekah mana orang ramai ziarah. Dekat seminggu kadang tak habis lagi. Hari ni 3-4 orang datang, besok datang. Dia akan sembahyang dekat kubur kan. Cara dia sembahyang, dia akan buka kasut dia. Dia buka kasut dia, dipijak atas kasut. Maknanya apa? Dipijak atas kasut mana? Dia tidak menanggung kasut. Dia kalau bawa kasut ada najis pun tak ada hal. Sebab dia tak menanggung, dipijak atas kasut. Berlainan kalau dia pakai kasut, dia sarung, dia menanggung kasut. Tiba-tiba kasut tu ada najis, tu tak sah. Ya. Cara dia buka sifat pijak atas. Lepas tu kalau tahi kita sembahyang ke, ada kawasan tu banyak tahi lembu ke berkering, terbentangkan sejadah, kita bentang tikar, sembahyang tak ada apa, sah. Cuma makruh kalau ada gangguan kan. Sembahyang bau, dah sembahyang dekat hidung ya, bau busuk beneran. Ini segi makna sah atau tidak diawali selagi badan, pakaian, tempat sembahyang tak berhubung dengan najis. Orang perempuan jaga ni. Orang perempuan kalau sembahyang pakai sejadah yang besar, lebar. Sebab apa? Terutama kalau digemuk sikit. Sebab bila dia turun, kain telekon tu mengembang. Bila kembang, kain telekon kena kat lantai yang najis, habis. Jaga tu. Kadang-kadang dia pakai sejadah kecil, dia turun snap, kain dia punya telekon tu kembang, habis kena kat luar. Dah berjejak dengan kawasan dia, tempat najis, berhubung dengan najis. Jadi tak sah sembahyang, jaga. Dia pakai tu pun bentangkan kain pelekat ni besar sikit. Biar ikhtiar, biar cermat. Kemudian orang dulu pula kalau pakai sarung kain tu kan, kadang-kadang tengah sujud terbuka belakang nampak kaki. Jadi dia orang senang, dia apa? Dia jahit tu. Banyak tengok dulu kan, kain telekon sarung tu putih, dia jahit ke bawah. Jadi dia duduk dalam tu macam duduk dalam karung. Ya, macam orang lari dalam goni. Jadi dia duduk sujud macam mana bergerak kaki pun dah tak terbuka. Itu lebih ikhtiat, lebih cermat, lebih selamat kan. Kemudian satu lagi masalah sembahyang kain najis apa hukum? Kata Imam Syafi'i dalam al-um dan barang siapa sembahyang padahal ada kain yang najis atau menanggung ia akan suatu yang najis. Tu. Macam tu amplifier kan ni, mic, kabel ini. Kadang-kadang tak perasan, lepas tu ada cicak. Dia sembahyang bagus, lepas sembahyang tengok cicak ada, habis. Sebab dia tanggung ni ada najis, batal sembahyang. Ada pun amplifier macam. Ya, amplifier tu dia ada dua tu. Kalau dia kecil, kalau kita tarik kabel ni kan dia bergerak, hukum dia ittisal, dia berhubung. Mana kalau atas tu ada cicak, batal sembahyang kita. Tapi kalau yang besar kan, kita tarik tak bergerak, itu hukum dia apa? Inqitak, dia terpotong. Mana tak masuk. Ya. Nah, saya mengulang ia akan sembahyang ni kalau ditanggung najis atau tanggung benda yang ada najis. Dan sembahyang seorang dengan menanggung anjing. Atau babi. Udah boleh babi tu. Ya, diikat badan anjing tu jauh. Ikat kat pinggang ni, dia sembahyang. Batal sembahyang ni. Sebab dia menanggung benda yang berhubung dengan najis walaupun jauh. Ya. Atau babi, satu kerja sembahyang ikat dengan babi. Ataupun arak, botol arak tu najis kan, ada arak dalam tu, diikat. Ataupun darah, ya, ada darah berhubung, kita sembahyang tengok ada darah kat baju kita, dia menanggung darah. Darah ni ada tafsir, kalau sikit tak apa, kalau banyak tak boleh. Sedikit ada kata bersodok 10 sen, bersodok 5 sen, ada kata bersodok 50 sen, bersodok tapak tangan dia, tu dah bersodok. Ya. Tapi kaul apa, pendapat yang kuat, ya, kaul yang rajih kuat apa? Uruf mana 3 orang ke atas, orang ramai. Darah kena kat baju kita tertunjuk, banyak tak? Ya, sikit je, semua orang kata sikit, maka hukum dia sikit. Ya, sah sembahyang. Najis tak? Najis tak berubah tetap najis, cuma dia tu dimaaf atau tidak. Kalau sikit dimaafkan, mana boleh dibuat sembahyang sah. Kalau banyak tak boleh, batal sembahyang. Itu darah punya hukum. Ini pun selama dia tidak berhubung dengan benda lain. Kalau dia tengah sembahyang tadi, badan dia tadi ditampar nyamuk, nyamuk tu jatuh, ada sikit darah, dia sembahyang, ya, tengah hari, kejap lagi peluh dia pun meleleh,
Bila peluh dia meleleh je, pup kena kat darah, batal sembahyang dia. Dia dah pergi takrif lain. Mana dia menanggung benda yang mutanajis. Peluh tu suci, bila peluh tu kena je darah, hukum peluh tu jadi mutanajis. Mana dia menanggung benda mutanajis, batal sembahyang. Ya. Macam mereka Dan barang siapa sembahyang ia padahal atasnya kain najis atau menanggung ia sesuatu yang najis, macam tadilah anjing babi tu kan, tu atau arak ke apa semua tu, maka hukum dia kena ulang balik sembahyang tu. Atau satu daripada bangkai atau kulit bangkai, ya, bangkai tak kira kecil atau besar. Nyamuk boleh panggil bangkai, ya, semut semua bangkai. Ya, kalau seekor dua tu ada khilaf. Kalau Ar-Ruyani dan Istakhri mengatakan tak apa. Dia tengah sembahyang tengok dalam kocik kita, oh Allah, nyamuk mati seekor. Kalau kaul jamhur mengatakan batal, kena ulang balik sembahyang. Semut ke dan seumpamanya, ya, tengah-tengah tengok, oh itulah kain kita tak semut. Atau tengah gau kutu, ada kutu mati ada tu. Dia penternak kutu. Oh. Banyak nak kutu. Dia tengok kutu mati dia 3 ekor dekat atas. Dia menanggung, dia tahu dia bertanggung benda bangkai, walaupun bangkai itu kecil. Kaul jamhur kebanyakan kata batal. Kecuali kalau Istakhri dan Ruyani kata satu tak apa lagi lah, dia maaf. Ya. Dan sembahyang seorang dengan menanggung apa tadi? Atau bangkai atau kulit bangkai. Kulit dia bangkai, kulit dia je. Katak. Itu kata bila apa? Bila beribadat tak ada ilmu, tu jadi sesat. Seorang tu dia ada minat perjalanan sufi, tapi tak mengaji betul. Dia sifat dia tu ada sifat penyayang, baguslah. Dia tengok katak tu mati, disian katak tu, dia ambil katak tu. Katak kering tu dia ambil, dia masuk kocik, dia pergi semayang. Apa hukum dia? Batal semayang. Bangkai sian katak ni, ambil masuk kocik dia. Ataupun bulu ayam, dia kaki serama, tu serama, ayam serama. Harga kadang beribu-ribu harga tu. Ayam dia cantik, ayam dia melintas, dia pum melanggar kereta, mati ayam tu. Dia sayangkan bulu dia cantik, dia cabut bulu tu. Dia pun simpan bawa kuih telinga. Masuk dalam kocik. Apa hukum? Batal semayang. Sebab bulu bangkai tu, bulu, tengok bulu, kalau binatang tu yang dimakan, ayam, itik, lembu, kebau, bulu dia waktu ada kat badan dia semua tu suci hukum dia. Kalau bercerai daripada badan, tengok dia mati kena sembelih tak. Kalau ayam, itik semua mati tak sembelih, bangkai, maka bulu dia semua jadi najis. Kalau dia sembelih, maka bulu dia tak najis. Itu kalau binatang makul yang kita makan daging dia. Kalau binatang yang tak dimakan, lain daripada anjing dan babi dan keturunan dia, kucing misalnya dia, selama dia hidup dan bulu ada pada badan dia, hukum dia suci. Mana kalau tangan kita kering pegang, tak ada apa. Tapi jangan dia bercerai je, hukum dia najis. Sebab tu kalau kita ada air semayang, kita kadang-kadang kucing dia lendat gitu, tertabut bulu dia, 1, 2 dia maaf, kalau 3 banyak tak dimaaf, kena basuh balik. Ya, itu tafsiran bulu, ya, yang tanggal dengan yang tak tanggal pada badan. Tengok haiwan tu dimakan atau tidak. Mana kalau dimakan, bulu dia suci, kecuali ketika dia mati tidak disembelih. Kalau mati sembelih tak suci juga. Kalau tak dimakan, satu jadi bersih ketika dia hidup je, bulu tu ada pada badan dia je. Kalau cerai, hukum dia najis. Ya, tu semua tu lain daripada anjing dan babi. Anjing babi tak ada maaf, pakai kiamat boleh najis tuan. Atau satu yang bangkai atau kulit bangkai ni, ya, tiada bersamak. Kulit kalau disamak, maka hukum dia suci. Jawab dia apa? Saya mengulang, ia akan semayang. Mana semayang dia tak sah, semayang balik. Sama ada sedikit atau banyak yang ditanggung tadi, hukum dia batal. Kemudian masalah 107, menanggung binatang hidup dalam semayang, apa hukum? Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma